forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam tentang isu apa? Sokongan PAS tepu tak menang besar tanpa PN, kata Muhyiddin. Kita baca dia sikit. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata sokongan rakyat terhadap PAS sudah tepu sebelum bergabung dengan parti itu di bawah Perikatan Nasional PN yang melonjak kedua pada Februari 15 lalu. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Loma Adam. Ya, kena kita komen macam biasa. Pecah belah di kalangan Bersatu dengan PAS ni pun dah makin ketara. Contohnya tak pasal-pasal Muhyiddin kena keluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa PAS sekarang ni dah tepu. Kalau tanpa Perikatan Nasional, mereka punya sokongan dah stagnan, tak boleh meningkat. Tak mungkin mereka ni boleh dapat sampai berapa banyak, 48 kursi sekarang ni, kalau mereka tak bersama. So dah ada tanda-tanda yang Muhyiddin kesan bahawa PAS ni pun nak pergi solo. Mereka dah nampak macam Bersatu ni jadi biawak hidup, kan? Mereka pula kena pikul Bersatu, kan? Bersatu tak menyumbang apa-apa. Dulu mungkinlah Bersatu boleh sumbang dari sudut kewangan, kan? Sekarang Bersatu dah bukan kerajaan. Kewangan mereka pun makin lama makin ketat, kan? Jadi mungkin atas faktor tu nampak macam sudah ada gerakan di dalam PAS untuk mencari payung baru. Saya mencari dahan baru untuk berpaut lah. Payung lah tu, kan? Dulu mula-mula dia berpayung pada UMNO. Bila dia sedar UMNO pun tak ada duit, dia berlari ke Abah, kan? Sekarang Abah pun tak boleh menjaga dia orang. Kita tengok Samsuri sendiri pun, kan? Itu pun dah ada kabar angin. Kenapa dia beria sangat? Seolah-olah sudah ada macam usaha untuk melobi untuk menjadi menteri di peringkat pusat. Kan? Kita pun heran kenapa dia beria nak menjadi ahli parlimen, kan? Adakah Muhyiddin nak menjadi Perdana Menteri balik? Tidak. Betul tak? Betul. So maknanya bila dia beria nak jadi ahli parlimen ni, sudah pastilah ada sesuatu hidden agenda, kan? Hidden agenda, sama ada ianya dibuat melalui parti, maknanya memang parti merestui usaha. Dalam arti kata lain, mungkin ada usaha untuk PAS bersama dengan kerajaan di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar. Ataupun kita pun tahu juga Samsuri ni ada 2 kes mahkamah. Belum lagi lah. Belum lagi lah. Bakal. Kita pun tak terkejut sebagai langkah untuk menyelamatkan diri dia menjadi kluster mahkamah. Mungkin dengan menjadi seorang ahli parlimen dan memindahkan sokongan kepada PMX, itu juga mungkin boleh membantu beliau untuk menyelamatkan diri beliau. Ini semua orang-orang yang lahir zaman scheme of thing Muhyiddin Yassin. So cara berfikir dia lebih kurang gitulah, kan? Okey. Tak, kalau misalnya dia nak bertanding ahli parlimen untuk jadi Perdana Menteri, bukan sekarang. Pilihan raya akan datang, kau bertandinglah parlimen. Betul tak? Mungkin ada sebab. Kenapa dia beria nak sekarang? Sedangkan masa dia menjadi menteri besar, dia tidak mampu nak buat kerja jaga kawasan dia. Dia jadi menteri besar pun, memang betul lah kadar hutang, memanglah puak-puak PAS mendabik dada mengatakan dia mengurangkan hutang negeri Terengganu. Memanglah, tapi sebab royalti minyak yang diberikan oleh pusat. Berapa bilion royalti minyak dia daripada semenjak dia menjadi menteri besar, kan? Bila pembangunan kurang dilakukan di negeri Terengganu, memanglah dia ada duit lebih untuk dia melunaskan pinjaman-pinjaman yang masih daripada 700 lebih juta sekarang ni dia dah lunaskan, dah ada lagi 200 lebih juta, kan? Kalau aku dapat 6-7 bilion macam dia dapat, aku pun boleh bayar benda tu. Dalam masa yang sama kita boleh teruskan dengan projek-projek pembangunan biasa, kan? So kena faham benda tu.
Jangan ingat dia terror sangat. Kalau dia tidak dapat duit daripada pusat, daripada kerajaan Negeri Terengganu, dia tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber hasil kerajaan negeri, kan? Dan akibat daripada mempelbagaikan, dia diversify source of income Negeri Terengganu, ianya menambah pertumbuhan ekonomi Negeri Terengganu, KDNK Terengganu meningkat berlipat kali ganda, dan itu menyebabkan dia mampu untuk bayar hutang. Lain cerita, tetapi nampak gayanya source of income dia selain daripada royalty minyak ni, lebih kepada menjual tanah-tanah di Negeri Terengganu. Dan itu pun tak menguntungkan, kerana yang untung bila dia jual tanah ialah kroni-kroni PAS, Pembeli. puak-puak PAS, bini dia punya NGO, yang membeli tanah-tanah yang dia lelong dia jual pada harga yang luar biasa murah ni. Tanah yang dia bagi pada Khairunisa tu, nilai 29.3 juta ringgit, jual dengan harga RM500,000. Bila-bila masa kalau dia jual ikut market value, dia boleh untung hampir 60 kali ganda. Di mana datang logiknya? Okey. Okey Tok, saya tertarik bila Tok cakap yang Samsuri ni tertarik untuk bertanding di parlimen dan sebagainya. Mungkin ada cita-cita berjawatan menteri penuh. Tapi dulu PMS pernah menyatakan dengan terbuka dia akan menerima PAS di dalam kerajaan perpaduan. Pada pandangan Tok sebagai seorang ahli UMNO kan, apakah perlu atau tak? Kalau perlu apa sebabnya, kalau tak apa sebabnya? Bagi saya sekarang ni, kerajaan hari ni sudah cukup kukuh. Bagi saya, kita tak perlu satu parti komponen baru untuk menyertai kerajaan. Tetapi PMX dia ada pemikiran dia sendiri. Dia ada benda yang mungkin kita tak tahu, Jadi kita serahkan kepada budi bicara PMX. Kalau nak ikutkan ahli-ahli parlimen yang 4 orang ni bagi sokongan pun, kita pun rasa tak perlu, Tetapi sudah pasti ada asas-asas. Sudah pasti ada maklumat-maklumat yang biasa diterima oleh Perdana Menteri, yang kita rakyat biasa tak boleh terima. Kita rakyat biasa tak tahu, Kita rasa mungkin tidak ada sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan, Tetapi daripada maklumat risikan oleh pihak polis, MIO, oleh jentera-jentera agensi kerajaan yang lain, kemungkinan besar maklumat yang PM terima berbeza daripada maklumat yang kita ada. So mungkin PM melakukan penerimaan sokongan ini berdasarkan maklumat-maklumat tambahan yang diterima tu. Ini kita kena faham. Okey, tapi Tok, pada pandangan saya lah, kalaulah PAS ni menyertai kerajaan perpaduan, sedikit sebanyak ada nilai tambah untuk kita mengembalikan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan tu. Betul, itu kita memang tidak nafikan ada nilai tambah. Tetapi kalau kita nak berkawan ini, biarlah kita cari kawan yang setia. Kesetiaan tu penting. Kita tengok kawan kita PAS ni, dia pernah berkawan dengan DAP. Sekerat jalan dia tak boleh pergi dengan DAP, apa dia tak cakap pasal DAP. Dia pernah berkawan dengan PKR. Dulu dia beria mempertahankan Dato' Seri Anwar. Last kali, hari ni apa dia cakap pasal Dato' Seri Anwar. Dia pernah berkawan dengan UMNO, macam-macam kita bantu dia. Last kali dia kata dia yang bantu kita. Dia bantu Itik patah kaki. Sekarang Itik dah sihat, Itik tinggalkan dia. Padahal dia yang curang. Dah kahwin dengan kita, tiba-tiba pergi dengan jantan lain. Ini masalah dia. Dan sekarang kita tengok dia dah mula bermasalah dengan Bersatu. Besok lusa dia tinggalkan Bersatu, dia pergi kat kita. So bagi saya lah, bukan kuantiti itu penting, tetapi kualiti itu lebih patut diberikan keutamaan. Kesetiaan itu yang mahal. Nak cari kawan ramai time kita senang. Tetapi nak cari
kawan yang bersama kita ketika susah dan senang, dan tidak tikam belakang kita, dan tidak meninggalkan kita pergi kat jantan lain. Itu sangat penting, kan? Kalau kita nak cari isteri pun, kita nak cari isteri yang boleh bersama kita masa susah dan masa senang. Bukan masa senang bersama kita, kan? Bila dia jumpa jantan lain yang kaya sikit, dia tinggalkan kita. That is very very bad lah. Saya tak boleh nak imagine lagi. Okay. Okay, tentang saya baca detail sikit lagi ni, kenyataan Muhyiddin ni. Mengambil contoh situasi sebelum PRU 15 November lalu, pengurusi PM berkata, PAS yang bergerak solo tidak merekod jumlah kemenangan majoriti besar dinikmati kini selain menang 4 negeri dan hampir menawan Selangor. PAS Bersatu dan Gerakan melihat ini sebagai satu kekuatan. Mereka tak boleh bersendirian. Boleh, tetapi kesannya tak sebegini menang besar. Contohnya dalam PRU lepas majoriti mereka biasa 10,000 ke 5,000. Tetapi Presiden PAS hari awal contohnya sampai 40,000 undi. Dia PAS dah sampai tahap tepu, tetapi dengan gabungan PN, penerimaan rakyat begitu besar sekali sehingga catat menjadi luar biasa, kata Muhyiddin. Itulah kita tak tahulah kenapa Muhyiddin keluarkan kenyataan macam ni. Mungkin dia nampak PAS ni macam belagak sikit lah. Tentang dia menang banyak, dia belagak. Dia macam dia nak tinggalkan PN. Mungkin jugalah. Sebab tu apa yang Muhyiddin rasa lah. Dia pun nampak macam tu juga. Apa-apa kita biarlah kat mereka nak idea apa pun. Kita terus menyokong kerja Perdana Pemimpinan Ibrahim. Assalamualaikum.